Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Semalam, Bersatu meluluskan pindaan perlembagaan parti mereka yang antara lain memaksa wakil rakyat mereka yang tidak menyokong pendirian parti dipecat dari kerusi yang diwakili. Peruntukan ini akan dikuatkuasakan secara retrospektif sekiranya diluluskan oleh pendaftar pertubuhan ROS. Umum mengetahui terdapat 6 ahli parlimen PN Bersatu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Datuk Syed Abu Husin Hafiz, Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Datuk Zulkafli Hanafi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, dan Datuk Suhaili Abdurrahman Labuan. Pindaan tersebut sekiranya diluluskan oleh ROS akan menyebabkan pilihan raya kecil diadakan di kesemua 6 kawasan parlimen di atas. Proses melangsungkan pilihan raya kecil bukan murah. Yang pasti, tiada versi PRK Madani dengan harga rendah. Pilihan raya kecil sebelum ini di Kuala Terengganu menyebabkan SPR berbelanja RM465.000. Secara kasar, ia bernilai RM500.000 dan jumlah ini tidak meliputi kos inflasi dan percukaian yang baharu diperkenalkan. Sekiranya 6 kawasan di atas perlu menjalani pilihan raya kecil, SPR perlu memperuntukkan lebih kurang RM3 juta. Tan Sri Mahyadin pasti mahukan ahli parlimen baharu kerana kepentingan politik beliau dan partinya. Persoalannya, di manakah kepentingan rakyat dalam visi politik Bersatu? Dana sebanyak RM3 juta itu boleh diperuntukkan untuk 1 atau 2 kawasan parlimen. Dana sebanyak RM3 juta boleh diperuntukkan untuk meningkatkan kesedaran politik masyarakat umum. Apakah ini kaedah Bersatu untuk memperkukuhkan ekonomi Malaysia yang berdepan nilai ringgit yang jatuh? Semalam, Bersatu meluluskan pindaan perlembagaan parti mereka yang antara lain memaksa wakil rakyat mereka yang tidak menyokong pendirian parti dipecat dari kerusi yang diwakili. Peruntukan ini akan dikuatkuasakan secara retrospektif sekiranya diluluskan oleh pendaftar pertubuhan ROS. Umum mengetahui terdapat 6 ahli parlimen PN Bersatu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Datuk Syed Abu Husin Hafiz, Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Datuk Zulkafli Hanafi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, dan Datuk Suhaili Abdurrahman Labuan. Pindaan tersebut sekiranya diluluskan oleh ROS akan menyebabkan pilihan raya kecil diadakan di kesemua 6 kawasan parlimen di atas. Proses melangsungkan pilihan raya kecil bukan murah. Yang pasti, tiada versi PRK Madani dengan harga rendah.
Pilihan raya kecil sebelum ini di Kuala Terengganu menyebabkan SPR berbelanja RM465.000. Secara kasar, ia bernilai RM500.000 dan jumlah ini tidak meliputi kos inflasi dan percukaian yang baru diperkenalkan. Sekiranya 6 kawasan di atas perlu menjalani pilihan raya kecil, SPR perlu memperuntukkan lebih kurang RM3 juta. Tan Sri Mahyadin pasti mahukan ahli parlimen baharu kerana kepentingan politik beliau dan partinya. Persoalannya, di manakah kepentingan rakyat dalam visi politik bersatu? Dana sebanyak RM3 juta itu boleh diperuntukkan untuk 1 atau 2 kawasan parlimen. Dana sebanyak RM3 juta boleh diperuntukkan untuk meningkatkan kesedaran politik masyarakat umum. Apakah ini kaedah bersatu untuk memperkukuhkan ekonomi Malaysia yang berdepan nilai ringgit yang jatuh? Semalam, Bersatu meluluskan pindaan perlembagaan parti mereka yang antara lain memaksa wakil rakyat mereka yang tidak menyokong pendirian parti dipecat dari kerusi yang diwakili. Peruntukan ini akan dikuatkuasakan secara retrospektif sekiranya diluluskan oleh pendaftar pertubuhan ROS. Umum mengetahui terdapat 6 ahli parlimen PN Bersatu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Datuk Syed Abu Husin Hafiz, Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Datuk Zulkafli Hanapi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, dan Datuk Suhaili Abdurrahman Labuan. Pindaan tersebut sekiranya diluluskan oleh ROS akan menyebabkan pilihan raya kecil diadakan di kesemua 6 kawasan parlimen di atas. Proses melangsungkan pilihan raya kecil bukan murah. Yang pasti, tiada versi PRK Madani dengan harga rendah. Pilihan raya kecil sebelum ini di Kuala Terengganu menyebabkan SPR berbelanja RM465.000. Secara kasar, ia bernilai RM500.000 dan jumlah ini tidak meliputi kos inflasi dan percukaian yang baru diperkenalkan. Sekiranya 6 kawasan di atas perlu menjalani pilihan raya kecil, SPR perlu memperuntukkan lebih kurang RM3 juta. Tan Sri Mahyadin pasti mahukan ahli parlimen baharu kerana kepentingan politik beliau dan partinya. Persoalannya, di manakah kepentingan rakyat dalam visi politik bersatu? Dana sebanyak RM3 juta itu boleh diperuntukkan untuk 1 atau 2 kawasan parlimen. Dana sebanyak RM3 juta boleh diperuntukkan untuk meningkatkan kesedaran politik masyarakat umum. Apakah ini kaedah bersatu untuk memperkukuhkan ekonomi Malaysia yang berdepan nilai ringgit yang jatuh?